أمرنا اشرح به صدرنا واستعمل به أبداننا وأطبق به ألسنتنا وقوي به جناننا وأسرع به فهمنا وقوي عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama manjat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang beri hidayah taufik kepada kita semua pada petang ini dapat bersama-sama dalam program pengenalan qiraat Hamzah ataupun usul qiraat Hamzah yang dibawa khas daripada RH Qiraat Center atau usaha Datin Raja. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala juga yang memberi kesihatan, keafiatan kepada kita dapat kita gunakan nikmat tersebut untuk Al-Quranul Karim insya-Allah. Jadi pada petang ini adalah merupakan pertemuan yang keempat untuk kita sama-sama bincangkan lagi berkenaan dengan usul qiraat Hamzah. Ya, tahniah dan syabas kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang masih lagi dapat bersama-sama dengan ustaz dapat ikuti lagi ilmu qiraat ini. Kenapa ustaz sebut begitu? Kerana ilmu qiraat ini dia banyak menguji kesabaran kita semua, kerana bila melangkah satu tajuk ke satu tajuk, ada yang merasakan susahnya qiraat yang aku baca sekarang ni. Hafz pun belum habis lagi ni. Tak apalah, fokus pada hafz sajalah. Maka akhirnya syahid tengah jalan. Kalau seorang yang berhenti, mana kita sebut syahid. Bila yang berhenti kita panggil syuhada. Jadi itu dia menguji kesabaran dan juga akan ada bisikan-bisikan seperti itu yang membisik di kita berkenaan dengan qiraat ini. Dia susah. Tapi bagi pandangan ustaz ataupun pengalaman ustaz, qiraat ini cukup senang. Dan dia tak merugikan. Ilmu qiraat ini senang dan tak merugikan. Walaupun peringkat awal apa-apa kita belajar daripada riwayat mana-mana pun, riwayat Hafs sendiri pun ada tajwidnya. Bila ada tajwidnya, mesti kita belajar hukum nun mati, kemudian mim mati, hukum-hukum mat pun banyak juga tu. Jadi kalau awal-awal kita dah rasa susah, kita takkan dapat baca Hafs. Tapi kita teruskan juga belajar dan belajar, akhirnya kita dah dapat Hafs. Akhirnya kita dah boleh baca Hafs dengan kita faham tentang hukum tajwid. Jadi sama juga kalau belajar riwayat yang lain, naknya ialah kita cuba dan belajar lagi, insya-Allah kita akan dapat, ya. Dan ustaz insya-Allah akan cuba sedaya upaya dalam beri penerangan kepada tuan-tuan dan puan-puan, mempermudah puan-puan untuk faham. Sebab itu kita tak meletakkan targetnya bila nak selesai ni. Memang asalnya ustaz kalau ikut program yang ustaz pernah buat, dia ada target dia, modulnya berapa jam untuk qiraat. Tapi ustaz takut nanti terkejar-kejar, tuan-tuan dan puan-puan tak boleh kuasai betul-betul. Kalau ustaz katakan untuk qiraat Hamzah perlu pada 4 jam. Ustaz sebut 4 jam, ke 4 jam ustaz akan cuba habiskan 4 jam. Mungkin ada yang terpaksa dilajukan dan sebagainya. Jadi ada sebahagian kita mungkin tak dapat nak kejar, lastnya tak dapat kuasai. Jadi lebih senang ustaz sebut, kita akan cuba bincang, ustaz akan bawa penerangan sebaik mungkin supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh faham jelas, ya, tentang usul qiraat Hamzah. Okey, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita bagi pengenalan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua apa itu, siapakah dia Imam Hamzah, kemudian kita berkenalan dengan perawinya Khalaf, kemudian kita telah berkenalan juga dengan perawinya yang kedua iaitu Khallad.
Dan dalam pertemuan yang sebelum ini juga kita dah bincang beberapa usul, bab basmalah kita dah bincang, kemudian surah Fatihah kita baca dan di situ ada beberapa hukum yang dibincangkan, kemudian hukum mad munfasil, mad muttasil. Kemudian kita masuk pula bincang pasal hukum saktah pada alif lam, pada syai' dan juga pada sakin mafsul. Jadi mungkin masih ingat lagi apa istilah atau apa yang dimaksudkan dengan sakin mafsul, ya. Kita dah bincang sebelum itu. Okey, untuk hari ini insya-Allah kita sambung lagi. Tuan-tuan dan puan boleh lihat di slide Ustaz sebab nota ataupun buku belum siap sepenuhnya lagi. Ustaz dalam proses untuk siapkan buku Qiraat Hamzah. Tuan-tuan dan puan boleh tengok di slide dia dulu. Insya-Allah nanti dah siap. Mungkin paling-paling cepat sebulan 2 bulan itu paling cepatlah. Sebenarnya dah ada tapi Ustaz tak puas hati lagi nota yang Ustaz ada tu belum dapat dicetak. Dia nak cuba buat yang terbaiklah, nak permudahkan semua. Okey, boleh nampak ya slide Ustaz? Baik. Okey, baik. Sambungan yang kita dah bincang pada minggu lepas. Pada minggu lepas iaitu berkenaan dengan sakin mafsul. Saya ulang sekali lagi, sakin mafsul itu apa benda? Sakin mafsul ni maknanya huruf yang mati. Huruf yang mati berada di akhir kalimah. Bertemu dengan huruf hamzah kalimah yang lain. Awal kalimah yang lain. Jadi dia ada dua kalimah lah. Satu kalimah pertama tu ada huruf mati di hujungnya. Kemudian bertemu dengan hamzah awal kalimah berikutnya, kita istilahnya sebagai sakin mafsul. Masih ingat lagi tak khalaf berapa wajah dan berapa wajah? Jadi dua wajah ya, khalaf dua wajah. Dia boleh baca tahqiq, dia boleh baca saktah. Itu yang minggu lepas ya. Manakala khallad satu wajah saja iaitu tahqiq. Khallad hanya baca tahqiq sahaja. Okey, jelas. Untuk hari ini perhatian. Tengok ada dua mata tu perhatianlah, dua biji mata kena tengok betul-betul. Perhati betul-betul. Okey. Sekiranya terdapat dua tempat sakin mafsul. Contohnya kita pun bacalah satu ayat ada dua tempat sakin mafsul. Dan pembaca ingin waqaf pada tempat kedua. Maka susunan wajahnya adalah seperti berikut. Ayatnya contoh ya, contoh walau ja'alnahu Qur'anan. Qur'anan itu ada baris dua itu sebenarnya ada nun mati lah. Nun mati pada sebutan. Okey, Qur'anan. Depannya hamzah qata', a'jamiyan. Maka di sini kita panggil ia sakin mafsul. Qur'anan ada nun mati duduk di hujung kalimah bertemu dengan a'jamiyan hamzah qata' awal kalimah berikutnya kita panggil sakin mafsul. Yang pertama, laqalu laula fussilat. Ini dah nampak jelas mati ya. Fussilat nampak huruf tu mati. Okey. Ayat tu ada hamzah. Jadi ini juga sakin mafsul. Kita pun nak waqaflah pada fussilat ayatu. Maka apakah wajah-wajah yang kita boleh baca? Okey. Apakah wajah-wajah yang kita boleh baca? Okey. Baik. Tengok sakin mafsul pertama, sekira kita baca dengan wajah tahqiq. Tak saktah. Okey, kita tak saktah. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat. Itu boleh buat wajah. Kita naqal laula fussilat ayatu. Naqal ni maknanya ialah pindahkan baris. Tuan-tuan dan puan-puan, pindahkan baris hamzah yang baris atas, pindah bagi kepada huruf ta. Bila pindah baris hamzah bagi pada ta yang mati berbaris silata.
Fussilat dah jadi fussilat. Kemudian hamzah tu kita buang. Dan bila buang hamzah bermakna seolah-olahnya ta telah sambung dengan alif. Jadi panjanglah ta. Fussilat ayat. Kalau yang dah pernah talaki ataupun dah belajar warash, dia faham nakal ni. Fussilat ayat. Gitu bacanya. Itu wajah pertama. Siapa baca? Itu bagi Imam Hamzah. Bila Ustaz sebut Imam Hamzah bermakna khalaf kedua-duanya sama. Okey, itu wajah pertama. Wajah yang kedua boleh buat tahqiq. Laqalu laula fussilat ayat. Itu tahqiq. Tahqiq maknanya bacaannya sama seperti Hafs lah. Laula fussilat ayat. Itu tahqiq. Kemudian kita baca dengan itu kalau kita baca dengan tahqiq pada sakin mafsul pertama. Kalau kita baca dengan saktah pada sakin mafsul pertama, maknanya kita dah baca sekarang kepada khalaf. Kalau kita baca saktah, maknanya ia adalah khalaf, bukan khallad. Sebab khallad tak boleh baca saktah pada sakin mafsul. Khalaf baca saktah, boleh baca saktah ya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat. Nak buat apa? Laula fussilat, kita boleh buat dua wajah juga, iaitu naqal ataupun saktah. Naqal ataupun saktah. Bolehlah kalau dahulu kan naqal ya. Laqalu laula fussilat ayatuh. Itu naqal, sama kaedah yang dah disebutkan tadi, dan boleh juga saktah. Laqalu laula fussilat ayatuh. Sama-sama saktah. Jadi itulah boleh kita baca ya. Ayat yang terdapat dua sakin mafsul, tak kisahlah 2, 3 ke 4 sakin mafsul, tapi yang last kita nak waqaf. Last kali kita nak waqaf. Waqaf pada kalimah yang ada sakin mafsul depannya, yang huruf mati bertemu hamzah depannya. Ya. Okey. Baik. Ustaz nak siapa cuba boleh baca contoh ayat ini. Siapa nak cuba baca ya? Ayat ini silakan on mic. Ustaz akan beritahu nak suruh baca apa. Cuma nak on mic dulu. Okey, Kak Noyati. Okey, sekarang Kak Noyati baca apa? Kak Noyati baca wajah tahqiq. Wajah tahqiq bagi sakin mafsul yang pertama. Maka bagaimana sakin mafsul yang kedua? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Okey, maknanya ni Kak Nayati baca semuanya dibuat tahqiq. Okey, betul juga. Semuanya buat tahqiq. Sekarang baca wajah yang kedua. Ambil di laqalu. Laqalu laula fussilat ayatuh. Okey, wajah kedua tu iaitu naqal pada sakin mafsul yang kedua. Okey, terima kasih Kak Nayati. Baik, sekarang Ustaz minta seorang lagi baca. Siapa nak cuba baca dengan wajah saktah? Wajah saktah. Okey, Kak Rohaiza, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Okey, wajah naqal kan? Wajah naqal. Okey, wajah naqal. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Itu wajah pertama kan? Wajah pertama. Wajah kedua sekali lagi. Saktah. Laqalu laula fussilat ayatuh. Okey. Boleh ya? Jadi patternnya macam ni
Sebenarnya dalam Quran ada beberapa tempat lah. Ada banyak tempat juga yang pattern macam ni yang kena kira hamzah, itulah yang kita buat caranya. Ya. Okay. Baik, selesai yang ni. Okey. Ini untuk perhatian juga. Tidak harus bagi seorang menakalkan baris hamzah kepada mim jamak. Apabila waqaf, ini untuk maklumat kepada kita lah. Kita tahu sakin mafsul ni boleh baca nakal kalau nak waqaf. Nakal ni dia wujud atau nakal ni dibaca bila waqaf saja. Tapi ambil perhatian, harus tak boleh kita nak baca nakal baris hamzah kepada mim jamak bila kita waqaf. Hukum yang harus dibaca pada keadaan ini ialah seperti hukum wasat. Jadi untuk mim jamak ni hukumnya sama dengan wasal, iaitu apa? Harus baca bagi khalaf dua wajah. Tahqiq boleh, saktah pun boleh. Itu khalaf. Manakala khallad hanya satu wajah saja, iaitu tahqiq, tak ada saktah bagi mim jamak. Kalau kita nak waqaf sama dengan wasal. Okey, kita ambil contoh. Ini contoh ayatnya. Okey, surah Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuha, itu mak munfasil. Ingat lagi tak mak munfasil ni berapa harakat? Mak munfasil hamzah baca dengan 6 harakat. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum, ada mim. Mim mati itu. Mim mati itu dipanggil mim jamak ya. Jangan silap faham. Mim yang dimaksudkan di sini mim jamak. Kalau mim asal bukan mim jamak, itu boleh nakal. Kalau mim jamak kita nak waqaf pada anfusakum, maka boleh nak nakal. Boleh nak buat alaikum anfusakum, salah. Apa yang kita boleh buat? Kalau khalaf dua wajah boleh, saktah pun boleh. Alaikum anfusakum itu tahqiq, atau alaikum anfusakum itu saktah. Itu bagi khalaf. Dan manakala bagi khalaf dia boleh baca dengan tahqiq saja, dia kena baca tahqiq saja. Alaikum anfusakum. Okey? Baik. Kemudian kita teruskan lagi. Ataupun okey, kita minta siapa cuba baca seorang baca ayat ini riwayat khalaf. Riwayat khalaf. Silakan. Boleh on mic dan terus baca. Okey, Kak Aisyah. Saya cuba Ustaz sebabnya saya tak pernah belajar ni. Baru first time. Okey, bukan senang je, sama je tahap. Maksudnya ya, sama je. Ya, saya ambil yang khalaf tadi yang dua wajah tu. Khalaf. Khalaf. Dua wajah. Ya, auzubillahi dia punya ya tu 6 harakat kan? Ya ayyuhallazina. Ya Ustaz. Panjang lagi. Panjangkan lagi, tak cukup. Okey okey. Baru 3 baru. Panjangkan lagi. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Betul Ustaz? Okey, tu wajah apa tu? Tahqiq. Okey, tahqiq. Tahqiq Wajah yang wajah kedua. Yang ada saktah tu Ya, saktah dia nak berhenti pada ya ayyuhallazina amanu tu kita nak berhenti pada anfusakum. Anfusakum. Jadi saya kena baca ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Ulang balik pada ya ayyuha. Itu 6 harakat juga. Bukan harakat. Sebab kita baca macam ni. Sebab kita kena ingat, kalau kita nak baca qiraah hamzah, riwayat khalaf ataupun khallad, mak munfasil dia memang 6 harakat. Tak tawar-menawar dah. 6 harakat. Okey. Maksudnya khallad tu yang saktah tu yang saktah tu pada alaikum tu. Saktah pada alaikum bukan ya.
Sakta pada alaikum anfusakum. Sakta di situ. Ya ayuha tak ada kata tu. Dia cuma baca mat panjang je 6 harakat. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Betul Ustaz? Okey. Betul. Itu wajah sakta. Faham Bagus tak? Ustaz. Maksudnya kita sakta huruf yang mati yang bertemu dengan hamzah. Oh mungkin ada tanya, Ustaz, ya ayyuha kan ada huruf mati juga, huruf alif. Bertemu hamzah. Ya ayyuha. Tapi kenapa sini tak saktah? Okey, mengikut Thariq Syatibi kita tak saktah yang tu. Maknanya huruf mati ke mat. Huruf mati kecuali huruf mat masuk. Jadi tak boleh nak saktah ya ayyuha. Kalau kita baca tayyibah adalah dia banyak perbincangan, wajah-wajahnya yang lain. Jadi yang untuk Syatibi saja. Kita hanya tengok mana huruf yang mati selain daripada huruf mat, iaitu alif waw ya lah. Alif sebelumnya baris atas, waw sebelumnya baris depan, ya sebelumnya baris bawah. Okey, tolak yang tu semuanya kita boleh buat dengan wajah sakta, ya. Kalau kita nak ambil wajah yang kedua, wajah sakta. Okey. Okey, baik. Okey, teruskan. Kita dah faham ni ya? Dah faham ni? Ustaz, Ya. Kak Siti. tadi masa Ustaz sebut huruf sakin mausul tu semua huruf mati kecuali huruf mat. Ya. Sakin mausul. Huruf mati selain pada huruf mat lah. Betul. Lepas tu kalau huruf lin dia kira sama. Kalau lin boleh. Kalau lin boleh. Huruf sakin mausul juga. Kalau lin dia jadi mafsul juga. Dia boleh baca dengan wajah sakta. Kalau lin. Kalau mat yang jadi mat jaiz, itu kita tak mat asli ke kita tak buat. Tak termasuk dalam sakin mafsul mengikut Thariq Syatibi. Thariq Syatibi ya, dia lain pula. Thariq Thayyibah lain cara pula. Jadi kita selesai yang Syatibi ni. Okey, sampai ni sakin mafsul. Satu lagi Ustaz. Okey. Pada wajah bacaan kholaf dan kholat lah. Masa contohnya atau wajah pertama tahkid masa wasal, masa wakafnya tu tahkid dulu ke nakal dulu? Sebab tadi Ustaz buat nakal dulu. Yang ni kalau tengok dalam buku-buku banyakkannya dia akan mula dengan nakal dulu. Dia akan mula nakal untuk wakaf. Sebab bila kita talaki qiraat hamzah sekaligus khalaf dengan khallat. Wajah yang sama dengan mereka ini ialah wajah nakal. Tapi tak adalah tak ada masalah kalau nak mula dengan tahqiq dulu pun tak ada masalah, boleh je. Dan Ustaz ambil pengajian Ustaz dengan qiraat 10, jadi dia tak menentu. Sekejap kadang-kadang nakal dulu, kejap tahqiq dulu, bergantung kepada ayat mengikut qiraat yang mana yang kita baca. Sebab Ustaz baca dengan jamak qiraat 10 sekaligus. Jadi sana tak ada yang jadi muqaddam didahulukan sebab dia kaedah yang lain pula. Tapi kalau kita baca qiraat hamzah je, kalau bagi Ustaz tak ada masalah, boleh mula dengan tahqiq ataupun naqal dulu. Mungkin ada yang syekh yang mengajar dia akan mula dengan naqal dahulu. Kalau ketika kita waqaf, lepas naqal dia pergi kepada tahqiq, lepas tahqiq dia pergi kepada saktah. Tapi dia juga akan bergantung kepada pattern ayat ni macam mana. Maksudnya nak baca khalaf ke nak baca khallat? Nak baca khalaf lepas tu khallat ke atau nak baca khalaf lepas tu khallad lepas tu khalaf balik, bergantung kepada ayat. InsyaAllah nanti tuan-tuan dan puan ya Kak Siti nanti lagi akan faham bila kita datangkan contoh ayat-ayat yang lain. Okay. Kalau pattern yang macam ni bolehlah kita dahulukan naqal, kemudian kita buat tahqiq, kemudian kita buat saktah. Ya. Okey. Okey, boleh? Okey, baik.
Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Kita terus lagi. Ini maklumat yang penting juga untuk kita tahu berkenaan dengan kalimah al-musaytirun. Kalimah al-musaytirun ni dalam surah At-Tur ayat 37. Dan kalimah musaytirin, kalimah surah kalimah musaytirin dalam surah Al-Ghashiyah ayat yang ke-20. Okey, ada perbincangannya di sini. Kalimah al-musaytirun dan kalimah musaytirin. Jadi ada formula dia. Itulah sebab kita sebut pengajian qiraat dia ada macam-macam formula. Kalau rasa macam penat nak hafal formula ini, jadi perlu berusahalah, perlu berkorbanlah, perlu orang panggil tarik balik minat itu. Jadi insya-Allah bila kita ada minat tu lagi senang untuk kita faham. Dan sebenarnya kalau kita ulang lagi, akhirnya kita dapat ingat ya. Walaupun formula tu banyak. Okey. Sekarang ni kita tengok Ustaz bagi dalam jadual tu ada khalaf, ada khallad. Ya. Kalau tuan-tuan nak senang, print screen je. Masuk dengan telefon boleh. Khalaf dan khallad. Okey, khalaf dan khallad. Cuba tengok jadual di bahagian khalaf. Bahagian khalaf. Satu sad. Maknanya kalimah ini dibaca dengan ismam bagi khalaf. Ismam tahu tak? Ismamkan huruf sad seperti kita dah baca siratal ladzina an'amta alaihim tu. Sirata. Jadi di sini ismamkan al-muzaytirun. Al-muzaytirun. Faham? Ismam maknanya campuran sad dengan zal. Jadilah satu sebutan seakan-akan huruf dha. Okey? Al-muzaytirun. Kalau musaytir, muzaytir. Muzaytir. Ismam, ya. Bukan maksud muncungkan bibir mulut seperti ismam yang la ta'manna. Itu perbincangannya berbeza ya. Ismam di sini. Maknanya campuran huruf sad dengan zal. Itu khalaf. Manakala khallad boleh dua, khallad boleh dua. Boleh dua wajah. Kita nak ismam pun boleh, kita nak baca dengan sad pun boleh. Senang je. Nak baca betul. Nak baca al-musaytirun pun betul. Nak baca muzaytir pun boleh. Betul juga. Boleh dua wajah. Cuma kalau katakan kita baca ismam, bila baca ismam pada al-muzaytirun, kalimah yang hukumnya ada alif lam, ada syai'. Alif lam faham? Alif lam yang bertemu hamzah. Yang kita dah bincang sebelum ni, kalau alif lam bertemu hamzah kita kena saktah. Kita boleh saktah, kita boleh tak saktah. Jadi nak sebutnya di sini, kalau kita dah baca ismam pada al-muzaytirun, pada al dengan syai', kita boleh buat dua wajah. Kita boleh saktah, kita boleh tahqiq. Dua-dua boleh. Saktah dan tahqiq. Okey? Tengok track kita nak baca macam mana? Track kita pada hukum al dengan syai' ni, adakah kita nak baca saktah ataupun tahqiq? Kalau kita baca saktah ataupun tahqiq, kita boleh buat ismam. Okey? Kita boleh buat ismam. Okey. Tapi kalau kita baca dengan huruf sad, al-musaytirun, dengan musaytir, maka kalau jumpa al dengan syai', kita dah tak boleh buat saktah. Kita kena tahqiq sahaja. Kita kena tahqiq. Itu track dia macam tu. Macam itu. Okey, jalan dia begitu. Kalau baca dengan sad, tak boleh saktah. Kena tahqiq sahaja. Okey? Tahqiq sahaja. Boleh faham ya? Jadi ini macam formula. Okey, Ustaz datangkan contoh ayatnya panjang. Dah dapat ni ya? Okey, kita tengok ni. Kalau kita perhatikan ayat ini bersambung 35, 36, 37. Ini daripada surah At-Tur. Surah At-Tur, Bukit At-Tur tu kat atas tu. Bukit At-Tur. Mungkin ada yang pernah sampai dekat Bukit At-Tur.
di Tursina lah, ya, di Mesir. Kalau tengok ayat di min ghairi syai'in, kita dah jumpa kalimah syai'in. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kita buat apa? Kita baca wajah apa syai'in itu? Adakah kita baca dengan wajah saktah atau kita tahqiq? Katakanlah kita baca dengan wajah saktah. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Saktah. Dalam bacaan kita bermula daripada Fatihah, semuanya kita saktah. Semuanya kita saktah. Kita teruskan lagi. Am khalaqus samawati wal ard. Kita saktah lagi. Bal la yuqinun. Ya, sebab kita saktah semua. Am indahum yang tu kena 6 lah. Sebab mak mutasil 6 rakaat. Am indahum khazain rabbika am humul nak buat apa? Nak buat ismam ke nak buat sad? Nak buat ismam ke nak buat sad? Okey, tengok jadual. Kita buat saktah tadi ya. Kalau kita buat saktah bermakna kita kena ismam. Tengok pada jadual kan. Ada saktah, ada ismam. Ada tak pada sad dengan saktah? Tak ada. Yang tepat sad hanya tahqiq. Bermakna kalau kita saktah, kita kena buat ismam. Am indahum khazain rabbika am humul muzaytirun. Kena ismam. Tak boleh baca dengan sad. Mengikut Tariq Syatibinya, tak boleh baca dengan huruf sad. Kenapa? Kerana kita saktah. Itu kalau kita talaki dengan guru kita, bermula daripada awal kita hanya bawa dengan wajah saktah. Berbeza kalau kita buat saktah tahqiq, maknanya pada ayat 37 dia hanya ada kalimah al-musaytirun saja, bermakna kita akan buat 2 lah. Ismam 1, sad 1. Okey, ini Ustaz sebut ni kalau nak kaitkan daripada satu wajah sahaja. Baik. Kalau kita buat tahqiq pula, kita baca daripada awal tahqiq ke semuanya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kita tak saktah. Am khalaqus samawati wal ard. Yang ni kena naqal saja sebab kita waqaf, dia tak ada tahqiq. Bal la yuqinun. Kemudian kita turunkan lagi. Am indahum khazainu rabbika am humul. Nak baca apa? Kita tahqiq tadi. Kita tahqiq bermakna kita boleh buat 2 wajah. Ismam boleh, sad pun boleh. Am humul muzaytirun. Ismam boleh. Am humul musaytirun. Sad pun boleh. Sebab wajah tahqiq tracknya macam tu. Okey. Boleh? Boleh ingat? Boleh ingat tak apa, kalau tak ingat pun tak apa, tengok jadual je. Tak ingat rujuk jadual, ataupun ya kan Ayati. Tadi Ustaz dah baca dua wajah kan, yang untuk apa ni, khalat ke tu? Ya, ini kita bincang khalad. Bincang khalad. Nama khalad sahaja. Khalat tak masuk. Okey. Dalam khalat tu yang Ustaz baca 2 tak ni, sad dengan ismam. Dengan isman lah juga. Betul. Maknanya yang ismam. Maknanya yang pertama tadi Ustaz baca tahqiq, lepas tu yang ayat last tu baca sad dengan isman lah. Betul Ustaz? Betul. Yang muzaytirun boleh ismam dan boleh sad. Boleh ismam, boleh sad. Boleh 2 wajah. Kenapa boleh 2 wajah? Disebabkan kita baca tahqiq pada kalimah syai'in ataupun pada hukum al. Pada hukum al. Jadi boleh 2 wajah. Tapi kalau kita dah baca saktah pada syai'in,
jumpa syai'in sakta, jumpa syai'in sakta, jumpa syai'in sakta, jumpa al-sakta, sakta semua sampai pada anhumul musaitirun. Nak buat apa? Kena ismam. Itu track dia. Track dia. Habis tu kalau kita kata, Ustaz, saya sakta semua tempat lain, syai'in saya sakta sampai di amhumul musaitirun, saya baca dengan sad. Boleh ke tak boleh? Tak boleh lah, bukan track dia. Bukan track dia. Kita kan ada juga kalau kita baca, ingat tak kita belajar tajwid riwayat Hafs, ada huruf sad yang mana sin duduk atas. Faham tak? Dalam surah Baqarah, wallahu yaqbidu wa yabsutu, ada sin duduk atas. Boleh tak kita nak baca dengan sad? Sin duduk atas, kita baca dengan sad. Boleh tak? Kita baca dengan Tariq Syatibi. Boleh ke tak boleh? Kita nak baca dengan sad. Tak boleh. Tak boleh baca dengan sad. Sebab Tariq Syatibi kena baca dengan sin. Tapi kalau Tariq Jazari, bolehlah kalau nak baca dengan sad. Dia ada Tariq dia sendiri. Ada aliran dia. Ada track dia yang kita tak boleh nak campur aduk. Okey, gitu. Baik. Sekarang ni Ustaz nak tahu faham betul ke tak ni? Ustaz minta orang lain cuba siapa nak cuba baca contoh Ustaz, ayat ini. Nak tanya Ustaz. Oh, Kak Saidah, ya. Khalat ni kita baca ismam. Okey. Kita pilih baca ismam. Al dengan syaid tu kita saktah. Kita baca saktah. Al dengan syaid. Itu muzoi, itu baca sod ke baca tahqiq biasa musaitirun tu? Ismam lah, ismam muzaitirun. Muzoi. Muzai. Faham tak? Ismam ni maknanya campur bunyi sod dengan zai, bunyilah macam muzza. Itu maknanya ismam, muzaitirun. Sebut macam huruf ta, muzaitirun. Itu kita baca saktah lah ya. Itu kalau kita saktah. Okey. Kalau tahqiq boleh dua. Ismam boleh, sad pun boleh. Kalau tahqiq boleh dua. Okey. Boleh dua. Okey. Okey. Siapa nak cuba? Kak Saidah teruslah baca. Baca riwayat Khalaf, Ustaz nak minta baca dengan saktah. Syai'in saktah ya. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 35 Ustaz ni? Ya, 35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Tak boleh. Nak saktah pada syai'in je, jangan saktah pada sakin mafsul. Itu dah masuk cerita lain tu. Oh, syai' dia. Okey. Syai'in je, ya. Okey. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Okey, selesai ayat 35. Pindah ayat 36. Am khalaqus samawati wal ardh. Okey. Bal la yuqinun. Baca walau tu nakal. Dia boleh nakal, dia boleh saktah ya. Bila kita saktah awal, sini kita boleh dua, saktah boleh, nakal pun boleh. Okey, terus. Am indahum khazainu rabbika am humul muzaitirun. Okey, ismam. Ya, itu je boleh baca. Ismam je boleh. Sebab kita baca dengan saktah. Okey, baik. Sekarang Ustaz minta seorang lagi. Yang lain untuk baca dengan wajah tahqiq. Silakan. Siapa nak baca? On mic. Saya cuba Ustaz. Okey, baik. Cuba. Okey. Minta muka video ya. Boleh buka video. Kak Aisyah. Okey, Kak Aisyah. Buka video. Dan lain tak clear jadi gambar berkelip-kelip. Okey, boleh Kak Aisyah terus baca dengan wajah tahqiq ya, wajah tahqiq. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am khuliqu min ghairi syai'in Okey. Guru kena hujan ke?
Okey, kejap. Walak. Sorry. Walak. Okey, walau. Am khalaqus samawati wal bal Okey. la yuqinun. Okey, terus. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Itu Ismam ke Sod tu? Ismam musaitirun. Sekali lagi nak dengar Ismam. Okey. Ah. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Okey, wajah kedua dengan huruf Shad. okey. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Okey, alhamdulillah. Boleh ya? Boleh faham lah. Okey. Okey, selesai. Ustaz nak tanya. Kak Ros. Kalau kita campur-campur Masjid baca Salam. boleh? Kalau kita campur-campur baca boleh ke Ustaz? Macam sampat tu kita baca tahqiq, sam tu kita baca saktah. Boleh ke Ustaz macam tu? Sebab dua-dua wajah tu boleh kan sepatutnya. Kalau anda khalat. Okey. Khalat lah ya. Khalat lah. Maknanya khalat kita sedia maklum syai'in boleh dua wajah. Boleh tahqiq, boleh saktah. Katakan banyaklah syai'in ya. Banyak syai'in yang ada dalam ayat yang kita baca. Satu surah tu banyak syai'in. Jadi sekejap kita tahqiq. Sekejap kita pun saktah. Lepas tu kita tahqiq pula. Jawapannya tak boleh. Jawapannya tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena selaras saja. Kalau saktah, saktah ke semuanya. Kalau tahqiq, tahqiq ke semuanya. Kalau kita talaki dengan guru kita nak baca kedua-dua wajah, maka boleh. Sekejap kita buat saktah, kita patah balik, ulang, buat tahqiq. Pergi lagi, jumpa lagi syai'in. Buat dulu saktah, lepas tu buat tahqiq. Pergi lagi, jumpa lagi, buat saktah, buat tahqiq. Macam tu boleh. Tapi kalau kita bawa dengan satu bacaan, sekejap saktah, pergi depan lagi jumpa, rasa macam nak tahqiq pula, buat tahqiq, tak boleh. Sebab dia ada track dia sendiri. Dia ada track dia sendiri. Ya? Jangan campur aduk. Dia macam makmun fasil lah. Sekejap buat dua, lepas tu sekejap buat empat. Memang dia boleh dua, boleh empat. Sebab dia tariknya yang lain-lain. Okey. Okey, baik. Boleh ya, terus kita teruskan lagi. Yang ni Ustaz bawa contoh ayat yang panjang lah. Ni dah try dah, dah baca dah tadi. Okey, ini Ustaz cuba besarkan, takut tak boleh baca. Tadi nampak tadi okey je. Kita pergi tengok yang ni. Tengok pasal unta pula. Baik. Ini bimusaitir ya, bimusaitir. Bimusaitir. Ceritanya apa? Ceritanya maknanya kalau kita baca dengan saktah pada syai' ataupun pada al, bimusaitir nak baca macam mana? Tadi dah sebutkan. Kalau kita dah saktah kena ismam. Kalau kita baca dengan tahqiq boleh berapa? Boleh dua wajah. Okey, sekarang Ustaz nak minta siapa nak cuba baca? Nampak macam Kak Ros nak cuba baca? Terus je. Okey. Okey, Kak Ros cuba baca. Mula daripada Al-Falah. Al-Falah. So sekarang ni Khalat nak baca sama ada tahqiq atau saktah ke macam mana Ustaz? Saktah. Bawa saktah dengan saktah. Bawa saktah dulu. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Saktah. Ilal ibili. Situ saktah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Okey. Mushaf ada sin Ustaz, sini tak ada. Ini betul-betul menguji lah ni. Betul. Okey. Jangan bergantung kepada penandaan. Kita dah faham formula, kita tak bergantung lagi pada penandaan. Kita just boleh baca. Itu tadi alif lam. Itu tadi alif lam. Alif lam jumpa hamzah terus. Alif lam jumpa hamzah. Kalau tak bertemu hamzah jangan. Nanti wa ila sama pun nak saktah juga, jangan sebab tak boleh bertemu hamzah. Baik. Okey. Saktah. Okey. Wa ila samaa'i kaifa rufi'at. Okey, terus.
Wa ilal jibali kaifa nusibat. Okey, kenapa tak saktah pada wa ilal jibal? Kenapa tak baca wa ilal jibal? Kenapa tak saktah? Dia tak ada alif lam ataupun syai. Dia tak ada alif lam. Alif lam ada. Dia tak ada huruf Hamzah. hamzah. Bukan alif lam. Dia tak ada Okey, Hamzah. Dia tak ada Hamzah pada alif lam yang jibal. pentingnya hamzah. Okey. Okey, Okey. terus. Terus, okey. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dah berjaya pun. Tak ada sin pun tapi dah Okey. tahu tu. Dah tahu kena saktah kan. Alhamdulillah. Okey. Terus. Okey, lepas dia. Kena scan dulu lah Ustaz baca tu. Scan dulu. Fadzakir. Okey, tak ada. Fadzakir innama anta muzakkir. Okey. So yang ni tadi situ sebab berapa harakat? Innama berapa harakat? 6. 6 harakat. Tak ada tanda pun Ya, tulis 6 kan? Tapi kita dah tahu. Sebab kita dah hafal formula dia. Jadi Dia tak ada bergantung diskaun kepada- Ustaz. Hamzah dia tak bagi diskaun. Betul. Tak ada diskaun, tak ada apa-apa. Tak boleh nak betul ansur sini. Ada 6 harakat. Okey. Tak ada tawar 6 menawar. harakat. Okey, yang ni pentingnya. Ayat 22 ni. Okey. So yang inilah tadi yang sebab kita saktah semua, kita cuma boleh baca dengan ismam. Okey. Betul. Tapi jaga-jaga ada tempat Okey. yang kita dah belajar. Okey. Ada yang tempat kita dah belajar. Lasta alaihim bimuzaitir. Cubalah baca. Nanti kalau salah Cubalah. Ustaz tegurkan. Ustaz ya, okey. Lasta alaihim bimuzaitir. Okey, bimuzaitir dah betul. Itu ismam. Yang salahnya alaihim. Sebab kita dah belajar siri pertama. Himu. Bukan alaihimu tu yang kolon. Saya dah confuse Ustaz. Alaihum. Kak Siti jawab. Alaihum. Kan kita dah baca surah Fatihah. Alaihim. Alaihim ni dalam Quran kira Hamzah semuanya dibaca alaihum. Jadi alaihum. Baik waqaf atau wasal. Okey. Okey. Itu Ustaz tak ubah barisnya. Okey Ustaz, lupa dah Ustaz. Okey, baik. Okey. Ustaz ulang balik. Saya ulang balik. Lasta alaihim bimuzaitir. Illa man. Okey, habis dah. Illa man tawalla wa kafar. Tawalla sebenarnya dia tak baca tawalla, dia baca imalah. Tawalli. Tu kita belum belajar lagi. Tapi tak apalah, kalau salah pun tak ada masalah lah. Tak belajar lagi. Saya ingat ni dah ditukar Ustaz. Bukan ni. Ni tak hafs. tak tukar. Ini Quran haf ni. Okey. Mengerti ya. Okey. Itu bacaan. Terima kasih Kak Ros yang telah baca dengan saktah pada alif lam, maka pada bimuzaitir dibuat dengan ismam. Okey, sekarang Ustaz nak dengar yang baca dengan tahqiq pula. Kita bagi orang lain cuba baca, siapa dia nak cuba baca dengan tahqiq. Daripada afala yang duru sampai hujung. Okey, silakan. Baca on mic terus. Tak ada nak baca, nak panggil nama ni. Hajar Ramiah. Nampak Hajar Ramiah ada. Okey, Hajar Ramiah. Boleh ke on mic ke dekat office ke? Okey. Saya di luar Ustaz, maaf. Tak boleh concentrate dulu. Tak boleh konsentrate dekat office Okey, tak apa. Hajar Ramiah daripada Singapura ni. Okey, silakan. Siapa nak cuba baca ni? Tak Allah lain kali. Okey, boleh, tak apa. Kak Nurmawati. Baik, silakan. Boleh on video. On video. Okey. Baca tahqiq Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna illa al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat
terus. Fadzakir innama anta Panjang lagi. mudzakir. Tak cukup inama, tak cukup 6, panjangkan 6. Fadzakir innama anta mudzakir. Okey. Lasta alaihim bimusaitir. Okey. Okey. Tu nak Itu ulang short. yang Itu short kan? ya. Okey, Lepas tu sekarang baca buat ismam pula. ismam. Lasta alaihim bimusaitir. Okey, terus. Illa man tawalla wa kafar. Tawalli, dia baca imalah tawalli. Okey. Illa man tawalli wa kafar. Okey, yang imalah tu kita tak belajar lagi ya. Nanti kita akan belajar insya-Allah. Baik, Ustaz tak panjang cerita yang tu. Okey, selesai. Selesai yang perbincangannya ni. Okey, baik. Ada hujan. Ini sepatutnya kita nak belajar pada hari ini. Yang tu sambungan yang kemarin ya. Ini tajuk yang baru selesai ya. Dah selesai. Alif lam, syai, sakin mafsul, semuanya dah selesai. Maknanya tuan-tuan dan puan dah kalau faham betul-betul yang ni insya-Allah tak ada masalah. Jumpa ayat yang berkenaan itu kita dapat buat ya, dengan betul. Kan kita tengok tajuk ni senang je. Tajuk ni senang je. Tak semuanya senang. Memang betul yang ni senang. Bab 2 hamzah dalam satu kalimah. Tapi kita tak perlu hafal yang ni. Cuma kalau rajin hafal lah. Ustaz memang tak hafal yang ni. Okey, nak ceritanya yang ni ialah Imam Hamzah dia baca dengan tambah huruf hamzah istifham. Dia tak ada formula ni ya, tak ada formula. Imam Hamzah dia baca dengan tambah huruf hamzah istifham. Apa makna istifham? Ialah hamzah pertanyaan. Hamzah istifham ini mesti baris atas. Dia akan tambah pada tempat-tempat berikut. Bila dia ditambah, dia akan baca dua-dua hamzah itu secara tahqiq. Tak susah, secara tahqiq. Ya? Dia tak ada tashil, dia tak ada berserta idkhal ke, ibdal ke, tak ada. Sebut betul-betul bunyi dua hamzah itu. Contohnya, bukan contoh, ini tempatnya yang pertama. Surah Taha ayat 71, Asy-Syu'ara ayat 49. Qala amantum. Itu yang atas tu adalah Quran ikut hafz. Quran ikut hafz. Qala amantum. Ada berapa hamzah? Ada satu je hamzah. Jadi untuk qiraat hamzah, dia tambah satu lagi hamzah. Bermakna kita kena baca dua hamzah. Qala amantum. Qala amantum. Hamzah pertama dipanggil hamzah istifham, tanya. Amantum. Okey. Qala amantum lahu qabla an adana lakum. Senang je. Kalau dah pakai, kalau dah bertalaki guna Quran qiraat hamzah, tak payah fikirlah, baca ikut yang ditulis je lah. Ada dua hamzah lah kita baca. Sebab tu saya sebut tajuk ini senang. Tak perlu hafal. Kalau rajin hafal. Kalau rajin ya. Okey, baik. Okey, boleh tak seorang pendengarkan bacaan untuk ayat ini? Qala amantum. Silakan. Yang ni saya nak Ustaz. Yang ni saya nak Ustaz. Okey, Ustaz Naim. Kita cuba bagi setiap orang dapat baca ya. Okey, Ustaz Naim. Jauh ni. Silakan. Qala, boleh Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Qala amantum lahu qabla an adana lakum. Itu riwayat Khalaf boleh kata, Khalad pun sama. Sekarang cuba buat Khalaf wajah sakta. Ada tempat yang kena sakta. Nampak tak ada warna ni? Ni. Okey, cuba sakta. Kat mana? Sakin mafsul. Ada sakin mafsul. Nun mati bertemu dengan hamzah. Nun mati bertemu hamzah boleh sakta. Sakta. Qala amantum lahu qabla an azana lakum.
Okey. Ingat tak kita dah belajar ni sakin mafsul ni. Sakin mafsul baru je habis. Baru je khatam. Cuma tak sempat nak buat pulut lagi. Baru khatam. Yang mana bila sebut sakin mafsul kita boleh buat dua wajah kan untuk khalaf. Boleh tahqiq, boleh sakta. Jadi yang pertama tadi Ustaz Naim baca dengan tahqiq. Yang kedua Ustaz Naim baca dengan sakta. Tapi poin yang kita nak bincangnya amantum, ya, itu dibaca dua hamzah. Okey, kita tengok kalimah yang tempat kedua. Okey, surah Al-A'raf ayat 123. Qala fir'aunu amantum bih. Sama juga di sini dia akan baca dengan dua hamzah. Amantum. Okey, silakan. Siapa nak cuba baca? Kita bagi pada yang belum baca lagi. Kan? Nizam belum baca lagi. Okey. Kak Nizam Aliman belum pernah baca lagi. Nizam? Nizam mana Nizam? Saya Ustaz. Ya, saya cuba ya. Oh, okey Kak Nizam. Yes. Kejap Kak Zaliha, Kak Rusiah kejap ya. Kak Nizam dah on mic. Okey, nanti kita ada 7 ya, jangan bimbang. Kita bagikan lepas ni. Okey, Nizam silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ni baca dengan saktah ya Ustaz? Okey, baca dengan tanpa saktah dulu. Tanpa saktah. Qala fir'aunu aamantum bihi qabla an adzana lakum. Okey, sekarang saktah. Qala fir'aunu aamantum bihi qabla an adzana lakum. Okey. Okey, tenang ya. Itu yang kedua. Baik, kita pergi yang ketiga. Kak Rusiah. Kak Rusiah tadi dah on mic tadi nak baca. Kita bagi ayat ini. Kalimah ini angkana ada dua hamzah. Okey. Sekarang ni Ustaz nak Kak Rusiah baca riwayat khalaf. Riwayat khalaf. Riwayat khalaf ya. Ya. Tahqiq Ustaz. Tahqiq. Ya, tahqiqkan kedua-dua hamzah ni. Bunyikan dua-dua hamzah, sebut dengan jelas, clear bunyi hamzah ni. Tahqiq. Silakan. Kana zaman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana zamalin wa banin. Dengung ke tak dengung malin wa banin? Dengung. Jangan dengunglah kalau nak baca khalaf. Kita dah belajar kalau khalaf baris dua bertemu waw dia tak dengung. Dia bila gunnah. Mali wa banin. Itu yang dah kita bincang sebelum ni ya. Okey, ulang sekali lagi. Kana zamalin wa banin. Okey, sekali lagi boleh? Ustaz nak tu jangan lambat. Terus saja. Terus saja, lancar. Kana zamalin wa banin. Okey, okey, terima kasih. Okey, itu khalaf yang dibaca dengan tanpa dengung. Maknanya kalau baca khalad kita dengung malin wa banin. Cuma tetap sama. Tu tetap dibaca dengan dua hamzah. Okey, kita pergi yang ketiga. Okey, panjangnya yang ketiga ni. Okey, baik. Yang atas tu adalah haf, yang bawah tu adalah hamzah. Okey. Siapa nak cuba baca yang keempat ini daripada surah Al-Ankabut? Silakan. Tadi sampai Kak Hayati tadi. Kak Hayati tadi. Tak nampak ayat tu Ustaz. Ayat. Tak nampak ayat tu Ustaz. Ya, kecil ke ayat Ustaz? Dia nampak. Ya. Nampak dah. Ayat ni tak ada. Ayat tak ada? Nampak dah. Ada. Mungkin lain tak berapa kuat kot.
Kak Lina, ada tak slide Ustaz? Clear Ustaz. Ada Ada. ada Mungkin lagi Kak Nanti. Baik. Bagi pada siapa nak cuba baca? Siti Nora ke? Okey, Kak Siti Nora. Silakan Kak Siti Nora. Okey, boleh on video. Yalah, video tak keluar. Okey. Yalah. Tak ada masalah. Okey, sila. Okey, sekarang baca waluton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walutan iz qala liqaumihi innakum. Tak panjang, tak cukup panjang, kena 6 harakat. Kita dah baca ni Hamzah ni dah kena mesti 6 harakat. Yang mana tu Ustaz? Innakum dia. Hi itu maksud tawilah. Yang ke-6 ya. Walutan iz qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishata. Okey, Kak Siti, bukan yang atas, tak nak suruh baca yang bawah. Yang innakum atas yang warna merah tu. Okey. Baca yang bawah tu. Walutan iz qala liqaumihi a'innakum lata'tunal fahishata ma sabaqatkum. Okey, betul. Tak sampai lah. Ma sabaqakum biha ahadim minal alamin. Ma sabaqakum biha min ahadin. Sekali lagi, ma sabaqakum biha min ahadin. Okey. Berhenti satu, berhenti Terus saja, min ahadin minal alamin. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Okey. Tadi tak nampak tulisan Ustaz. Tadi tak nampak tulisan. Tapi dah boleh tu. Maknanya, faham tak? Yang atas tu yang warna merah tu adalah haf. Dia baca satu hamzah je. Yang bawah itu adalah hamzah. Dia baca dua hamzah. A'innakum. Okey. Baik, kita pergi pada yang kelima, Al-A'raf. Okey, silakan. Siapa nak cuba yang... Saya cuba Ustaz. Okey, Kak Maimunah. Kak Maimunah. Okey. Silakan. Baca yang bawah baca yang bawah. Ni pertama sekali ni Ustaz, tak pernah lagi. Baru nak belajar. InsyaAllah. Lepas ni berkali-kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Okey. Secara tak sengaja dah jadi betul-betul qiraat hamzah bila Ustaz dengar nisa tu tak cukup harakat tu satu. Kemudian tak clear bunyi huruf hamzah yang di hujung. Dunin nisa tak masuk pada makhraj hamzah. Itu betul lah qiraat hamzahnya. Sebab qiraat hamzah ni secara umum ya Ustaz sebut, nanti kita akan belajar khusus perbincangan tentang bagaimana nak waqaf pada kalimah yang ada huruf hamzah seperti kalimah an-nisa'i, ada hamzah hujungnya. Tapi bila baca qiraat hamzah, dia tak ada hamzah tu. Dia baca dunin nisa, hamzah tu dah ditukar jadi alif. Itu ada perbincangan khusus, insya-Allah nanti kita akan bincang ya. Baik. Yang ke-6. Okey, kita minta orang lain lagi cuba pendengarkan yang belum lagi ya, yang belum baca lagi. Kita bagi peluang yang belum lagi baca. Sebab kita ada ramai ni, jadi kalau boleh Kak Hayati ke? Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah nampak Kak Hayati ni? Tak nampak. Kenapa saya minum? Okey. Dah nampak. Okey. Baik, silakan Kak Hayati. Saya baca yang bawah Ustaz. Yang bawah tu. Yang ada warna-warna tu. Nak baca imalah ke tu Ustaz? Dia tu. Tak. Ya. Kak Yati dah tahu ni. Baca imalah je.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء السحرة فرعون Saharatu. Jadi saharatu. وجاء السحرة فرعون Bukan saja saha, urha. Ya Allah, Saha. Sihir, ada sihir. وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Okey. Nampak tak? Tuan-tuan dan puan-puan, Kak Ayati baca tadi bunyi wajih, itu belum belajar lagi. Tapi bolehlah kita ambil maklumat awal, kalimah itu dibaca dengan imalah, ya. Kemudian yang pentingnya kita fokus kepada kalimah inna. Kalau tengok yang di atas tu inna, satu hamzah je. Tapi yang bawah tu ada dua hamzah. Kerana itu adalah bacaan qiraat hamzah. Okey, yang akhir sekali. Okey, tuan-tuan tengok yang bawah tu ada dua hamzah juga. Okey, kita bagi peluang. Yang belum baca lagi. Silakan. Siapa yang nak? Okey, saya cuba Ustaz. Okey, silakan. A'udzubillahi. Buka video ya. Kak Natra. Billahi minasyaitonir rajim. Ada on videonya? Dah. Okey, dia lambat. Itulah lain tak apa-apa dia. Belum Okey, teruskan. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi. Ini yang baca yang atas ke yang bawah ni Kak Natra? Yang bawah. Oh, yang bawah. Kalau tengok yang bawah tu ada berapa hamzah kalimah tu? Kalimah yang warna pink tu? Kalimah yang warna pink a'jamiyun tu lah. Ada berapa hamzah? Dua. Okey, ada dua. Okey, baik. Ulang sekali lagi dan cuba berhenti pada ayat tu sebab dah ada tanda wakaf dekat situ. Walaupun baiknya sambung tapi Ustaz dengar tu macam dah nak habis minyak tu. Jadi berhenti awal lebih baik. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Okey, terus A'jamiyyun wa arabi. Okey, jadi Kak Natra baca tu tak dengung ya. A'jami wa arabi, bila tak dengung itu adalah khalaf. Okey? Kalau dengung dia jadi khallad. Khallad macam mana? A'jami wa arabi. Okey, terima kasih kepada Kak Natra. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, habis perbincangan berkenaan dengan bab dua hamzah dalam satu kalimah, iaitu yang mana kalimah yang berbeza dengan riwayat Hafs. Hafs baca satu hamzah tapi qiraat Hamzah baca dengan dua huruf hamzah. Itu dah berbezalah. Jadi seperti mana yang Ustaz maklum, ianya bukan formula, ianya dah mengikut periwayatannya macam tu. Jadi macam mana nak tahu? Mungkin kena hafal ataupun kalau tak hafal tengok pada nota, tengok pada mushaf. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, kita selesai dah, waktu pun dah 6.30. Jadi apa yang telah kita bincangkan tadi beberapa perkara berkenaan dengan usul qiraat Hamzah. Okey. Sebelum kita berakhir, seperti biasa, kita ni ramai penginfak sebenarnya. Nak bagi pada tuan-tuan dan puan-puan sesuatu. Banyak soalan yang perlu Ustaz tanyakan. Nak tanya apa tak tahu ni. Tapi ada banyak soalan ya. Bersedia semua
InsyaAllah. Itu rezeki tuan-tuan dan puan-puan semua. Ya. Untuk jawab soalan. Yang pertama sekali yang Ustaz tanya adalah apa yang dia dapat. Dia akan dapat mengikuti program dipanggil daurah hadis ke apa? Hadis ya. Betul ya Kak Lina? Sekejap ya. Betul. Betul ya. Berkenaan dengan hadis di mana tiket untuk masuk program itu adalah bernilai RM200. Ya, RM200. Tetapi dah ada penginfaknya. Penginfaknya untuk tuan-tuan dan puan-puan ikuti secara percuma lah. Dah ditanggung ataupun dah ada tajaan. Panggil hadis 40 bersanad sampai kepada Imam Nawawi. Tarikhnya ialah pada hari Sabtu dan Ahad 6 dan 7, 13 dan 14 Mac. Ada 4 tarikh. 6, 7, 13, 14 bulan Mac. Hari Sabtu Ahad jam 2 hingga 5:30 petang. Jadi soalan Ustaz ini adalah kepada mereka yang boleh join program tersebut. Yang tak boleh jawablah. Hanya yang boleh jawab, hanya yang boleh join program itu. Hari 6 hari bulan, 7 hari bulan, 13 hari bulan, 14 hari bulan. Minggu ni lah, hari Sabtu terdekat ni. Sabtu Ahad, lepas tu minggu depan Sabtu Ahad jam 2 hingga 5:30 petang. Okey, soalan Ustaz senang je. Katakanlah kalau tuan-tuan baca dengan wajah saktah pada hukum alif lam dan pada syai', berapakah atau apakah wajah yang boleh dibaca pada kalimah al-musaytirun? Ustaz ulang sekali lagi. Kalau tuan-tuan dah baca wajah saktah pada al dengan syai', apakah wajah yang perlu dibaca pada al-musaytirun? Angkat tangan. Nuraini, Kak Nuraini Hussein dah angkat tangan. Silakan Kak Nuraini, wajah saktah pada al dengan syai'. Satu wajah saja, wajah ismam. Okey, wajah ismam. Okey, alhamdulillah. Betul, wajah ismam sahaja. Ini siap buat nota agaknya. Dan berpusing-pusing tadi huraiannya, tapi senang je menjawab wajah ismam. Ya, itu penting untuk kita tahu. Okey, Kak Lina dah ada yang menjawab soalan tadi berkenaan dengan soalan pertama Ustaz. Baik. Soalan yang kedua, ini soalan yang kedua dapat Quran. Qiraat Hamzah. Katakanlah kalau kita baca sakin mafsul yang pertama dengan wajah sakta, apakah wajah yang kita boleh baca pada sakin mafsul yang kedua bila waqaf? Okey, Kak Normawati. Nakal tante. Sakta pada yang pertama, berapa wajah pada yang kedua? Sakin mafsul? Naqal dan sakta. Naqal dan sakta. Okey, Kak Nawati dah jawab tadi, betul. Sakta pada yang pertama, dua wajah pada yang kedua iaitu sakta dan naqal. Okey, alhamdulillah. Okey, soalan yang ketiga juga sama hadiahnya. Soalan yang ketiga ialah berapakah wajah yang harus dibaca apabila kita waqaf pada sakin mafsul yang terdiri daripada mim jamak bagi riwayat khalaf? Dan apakah wajahnya? Angkat tangan ya. Oh, tak tangan. Angkat tangan. Tangan jangan. Aisyah Ahmad. Okey, silakan Aisyah. Kalau kita baca dengan apakah wajah yang boleh dibaca pada sakin mafsul yang ada mim jamak untuk riwayat khalaf? Kak Aisyah? Tahqiq atau sakta? Okey, tahqiq atau sakta. Betul. Okey, alhamdulillah Kak Aisyah. Kak Ros sibuk. Terima kasih Ustaz.
Sama-sama terima kasih kepada Zatin juga, pada pengifat juga ya. Ustaz cuma tolong soal je. Yang bagi hadiah tu pengifat, dan yang uruskan tu Datin dan yang lain-lain. Okey, soalan yang ke berapa dah? Soalan yang ke berapa dah Kak Lina? Yang keempat. Okey, soalan yang keempat. Sampai habis soalan dah Ustaz ni. Sebab Ustaz kena tanya apa yang kita belajar lah ya. Nanti akan datang kita soal. Bila dah habis lagi banyaklah soalannya. Berapakah jumlah yang mana bagi qiraat Hamzah dalam bab 2 Hamzah dalam satu kalimah berbeza dengan riwayat Hafs? Jumlah je. Okey, Kak Nur Ardini. Kak Ardini, adik Nur Ardini. Tak tengok tuan, perlu tengok nama je. Tengok tuan, rupanya adik. Okey. Berapa? 7 Ustaz. Okey, 7. Alhamdulillah. Kalau suruh sebut 7 tu boleh sebut tak? Kalau dah salin tu mungkin dapat sebut kan? Okey, baik. Soalan last. Betul soalan last. Soalan last ialah sebutkan kalimah yang Ustaz dah bincang daripada awal tadi berkenaan dengan apabila kita baca dengan tahqiq pada al ataupun pada syai' pada kalimah tersebut pada kalimah tersebut dibaca dengan ismam. Boleh Ustaz pun boleh sebutkan kalimah berikut. Kalimah berkenaan lah. Kalimah apa yang tajuk perbincangan kita tadi? Okey, Ustaz Naim. Ustaz Naim. Kalimah apa? Musaytirun. Kan apa ni Ustaz Naim jawab sekarang ni. Apa? Ya. Musaytirun dengan bimusaytir. Okey, alhamdulillah. Al-musaytirun dengan musaytir. Ya. Alhamdulillah, tahniah. Nampak macam soalan tu senang, tapi kalau tak bagi tumpuan memang tak boleh jawab. Kan? Jadi alhamdulillah tahniah kepada semua yang dapat menjawab soalan-soalan tadi, dan terima kasih banyak kepada khususnya kepada pengifak lah yang menaja ataupun yang beri hadiah-hadiah tersebut. Terima kasih juga kepada Datin Raja di bawah RH Center yang sebagai pusat untuk kita sama-sama belajar qiraat pada petang ini, qiraat Hamzah. InsyaAllah dalam waktu kita jumpa lagi pada minggu hadapan bersama dengan Ustaz hari Isnin malam tentang riwayat Qalun, dan petang Selasanya ialah qiraat Hamzah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang tak dapat ikut sepenuhnya boleh lihat sekali lagi di Facebook. Ada yang request untuk masuk dalam grup Facebook tersebut, tetapi tak menjawab soalan Ustaz. Ustaz ada tanyakan di situ nak belajar qiraat apa. Tuan-tuan dan puan-puan jawab qiraat Hamzah je. Jangan jawab jamak qiraat lah, macam-macam panjang-panjang lebar. Ustaz nak satu perkataan saja, Hamzah. Ada yang jawab Qalun, Ustaz tak boleh masuk sebab dia nak belajar Qalun. Dalam grup tu kita qiraat Hamzah. Jadi jawab Hamzah saja. Boleh masuk dalam tu, tak berbayar pun, percuma saja duduk dalam tu, duduk diam-diam dengar pembentangan daripada Ustaz, ulang dan ulang, insya-Allah lama kelamaan nanti boleh faham. Okey, baik, saya kata dulu daripada Ustaz. Wallahu alam. Kita akhiri dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami, ya Allah, apa yang kami lupa dari Al-Quran. Ajarkan kami, ya Allah, apa yang belum kami ketahui daripada Al-Quran. Bila kami kekuatan dapat baca Quran, belajar Quran, mengajar Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.